Hai semua dan selamat petang. Korang masih bersemangat lagi ke untuk kita teruskan sesi NMAT kita sebentar nanti? Akak nak korang lebih fokus lah untuk 2 minggu yang terakhir ni ya. Kalau korang rasa mengantuk ke, boleh pergi cuci muka dulu atau buat exercise sebelum kelas kita bermula. Macam biasa, sebelum kelas bermula, sediakan pen, pensel, buku nota serta kalkulator. Dan jangan lupa catat maklumat-maklumat yang penting yang akan disampaikan oleh Cikgu Farid sebentar nanti. Tanpa melengahkan masa lagi, Cikgu Farid pun dah ready. Akak nak pass kat Cikgu Farid untuk kita teruskan sesi NMAT kita. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar dikasihi sekalian. Apa khabar? Boleh komen sikit di ruangan chatting. Macam biasa guys, di ruangan chatting kita itu adalah satu kita punya medium untuk kamu berkomunikasi dengan cikgu. Alright. Jika ada keperluan nanti, kalau kita ada pelajar nak bertanya soalan, kita boleh buka ruangan dia orang punya mute ya, suara dan sebagainya, baru kita boleh berkomunikasi. Tetapi untuk permulaan ini cikgu ingat lebih molek kalau sekiranya kita unmute-kan semua dulu. Ya, kita gunakan medium berkomunikasi secara chatting. Okey, para pelajar dikasihi sekalian, SPM 2020+ menghampiri orang kata dah hampir-hampir ke final lap dah guys. Lebih kurang plus minus 9 hari je lagi. Minggu lepas kita jumpa 16 hari. Minggu sebelumnya jumpa 23 hari. So minggu ni kita jumpa 9 hari. Minggu depan kita jumpa berbaki lagi 2 hari menuju SPM 2020+. Guys, jangan takut. Ya, rempuh. Okey. Jangan takut, rempuh SPM 2020+. Dan cikgu yakin semua yang berada dengan cikgu ini dia macam tak sabar. Tolonglah habiskan SPM 2020 ni. Nak habis SPM 2020 tu dah nak enjoy habis-habisan. Betul tak? Right? So dia macam saat-saat yang ternanti-nanti. Jangan takut, jangan lari. Itu semua cobaan. Nabil Aziz. Terima kasih Nabil. Ya, daripada asrama Nabil cikgu fahamkan. Pelajar-pelajar daripada SMKA Tun Rahah. Mereka ada 5 hari kos ya. Berada berkampung di Tun Rahah. Mungkin dah habis lah tu kot. Dia boleh komen di ruangan chatting ni join sesi kita. So, para pelajar dikasihi sekalian, sesi ini adalah minggu yang keempat. Boleh berkenalan sedikit tak guys? Orang kata tak kenal maka tak cinta. Cikgu bukan nak bercinta dengan kamu. Tidak. Tetapi kita nak berkenalan sedikit supaya cikgu nampak bahawa sesi ini sebenarnya sesi yang hidup. Ada orang rupanya. Cikgu bukan bercakap dengan komputer. Okey, boleh komen sedikit di ruangan chatting. Salam perkenalan macam tim kita minta. Apa nama dia? Boleh perkenalkan diri dulu ya. Nama dengan sekolah. Negeri lah satu lagi. Nama sekolah dengan negeri. Boleh. Kita tunggu komen sikit chatting ya. Kalau meriah sesi chatting tu baru kita rasa semangat ya. Bagikan energi kamu dengan ya. Bagikan energi kamu dengan cikgu supaya cikgu pun rasa lebih bersemangat dekat sini. Okay, so guys, cikgu nak kamu komen nama kamu, sekolah kamu dan kamu daripada negeri mana. Come on. Sekarang, Haikal Teknik Kuantan tapi sekarang dekat Shah Alam. Okey, Shah Alam. Oh, ya Kendiri kot. Mungkin sekolah ditutup. Dia tunggu SPM dah datang balik. Naim dari Kinarut Sabah. Oh, orang Sabah memang bagus bah. Setiap sesi cikgu memang cikgu akan nampak orang Sabah di sini. Alhamdulillah. Terima kasih jauh daripada Sabah bersama dengan cikgu hari ini. Ya, cikgu harap suara cikgu dan juga cikgu punya logat cikgu ni kamu boleh faham lah ya. Daripada Ulu Tiram, Johor, alhamdulillah terima kasih. Sungai Merap luar Selangor pun ada. Ulu Tiram Johor. Ulu Tiram Johor ada 2 orang ya. Aliyah dengan juga Santia. Panglima Bukit Gantang Perak. Oi, orang Perak kita Panglima Bukit Gantang. Pengkalan Aur Perak TTDI. Alright, di situ ada durian tu. Bagus tu, Houseboom punya bos tu, ya. Dia buka situ. Nabil Tun Rahah, okey. Ilham Muar Johor. Sri daripada High School BM High School ya. Kenal. Kita Penang Free School, dia BM High School. Okey. SMK Impian Emas Johor, alright. Datuk Dul Said orang Melaka kita ada. Pantang dia Kesultanan Melayu Melaka tu berada di sini bersama dengan kita. Datuk Dul Said tu. Sejarah ni. Santi, Izan. Oh Izan, hai, apa khabar Izan? Cikgu harap kamu bertambah semangat dan bertambah berkobar-kobar nak ambil SPM. Aisyah Saint Anthony Sarawak. Hai orang Sarawak. Kamek. Right. Batrisha daripada Sekolah Agama Menengah Sam Rawang ya. Hai Batrisha, SMK Tun Mamat Johor. Adriana, Darina dan juga daripada TTDI. Orang TTDI ada 2-3 orang bersama kita petang ni. Ya. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, sesi petang ini adalah minggu yang keempat. Minggu yang keberapa? Minggu yang keempat. Siapa yang terlepas 3 minggu kita, ya, sesi 3 minggu kita sebelum ini, boleh pergi dekat Telegram channel kita.
kamu boleh cari kita punya P-Team Studio ya di Telegram channel, dan carilah kita dah upload video-video di YouTube kita ya. Ada link-link. Kamu bolehlah untuk buat revision final lab dan sebagainya. Sebelum cikgu lupa guys, tadi sesi matematik cikgu dah umumkan, NMAT cikgu nak umumkan juga. InsyaAllah tim P-Team Studio akan buat satu extra class ya, khas untuk pelajar-pelajar yang akan menghadapi SPM 2020+. Tetapi bukan dalam masa yang terdekat. Kita tengok balik semula dalam jadual SPM, alamak jadual mana ya? Paper AdMat pada bulan 3, 16 hari bulan 3, betul tak? Siapa ada paper AdMat Cikgu ingat-ingat lupa. Tetapi kalau tak salah cikgu, 16 hari bulan 3. Hari apa 16 bulan 3? Cek sekejap jadual. 16 bulan 3. Kalau tak salah cikgu, paper AdMat 16 bulan 3, betul lah? 10 bulan 3 ya Fikri eh? Sekejap, dah berkonfirm. Tim tolong cek. 10 bulan 3 ya. Okey, so tak apa. Maksudnya sebelum paper AdMat tu, kita akan panggil kamu semua untuk kita live bersama-sama. Tetapi ketika itu bukan kita nak belajar gila-gila macam ni guys ya. Tetapi kita nak lebih kepada kita punya sesi santai. Sesi santai maksudnya kita nak recall balik, okey, apakah tips-tips akhir sebelum kamu nak masuk berperang di Dewan Exam, Dewan Peperiksaan masing-masing. So guys, nanti kalau kamu dapat WhatsApp ke daripada SMS daripada kita, joinlah sesi itu. Sesi itu insya-Allah sesi santai yang mana kita akan cuba berkongsi, yang mana cikgu sendiri akan bagi talk dekat situ. Okey, santai biar sampai. Baik tu Izan ayat tu. So guys, kita akan teruskan sesi minggu yang keempat tanpa melengahkan masa lagi. Kita lihat pada skrin kita dekat sini. Ya, dekat skrin kita ini persediaan menghadapi SPM 2020+ minggu yang keempat. Dan kalau siapa yang follow P-Team Studio daripada awal, kenapa kita ada bahagian yang kelima? Sebab kita ada satu e-book khas. Masa minggu yang pertama tu kita kongsikan berkaitan dengan strategi. Okey. So strategi untuk apa? Strategi untuk menuju strategi untuk dapat A+ dalam SPM kan. Alright. So ada sesi santai tu, ada satu e-book dekat situ. Alright. So guys, inilah kita punya sesi santai. Sesi santai dan hari ini kita akan belajar secara santai. Ada soalan macam biasa, shoot di ruangan chatting. Kalau nak bertanya secara suara, mintalah kebenaran. InsyaAllah cikgu akan minta tim kita untuk onkan mute kamu lah, unmute-kan suara kamu untuk kamu bertanya soalan. Jangan diam guys. Kalau diam, cikgu rasa macam cakap dengan komputer. Cikgu bercakap dengan tim cikgu saja. Hai, apa khabar? Ya, so begitulah cerita dia. Okey, jom guys, kita teruskan kepada misi kita pada hari ini. Kita nak selesaikan. Kalau cikgu boleh share sekejap strategi kita. Mana strategi kita sebelum ni ya? Sekejap ya. Minggu yang keempat kita ada strategi guys. Apa yang kalau berperasan, keempat-empat minggu yang kita live ni mengikut strategi yang kita rancang di awal-awal sesi santai biar sampai bab kata Izan tadi. So minggu keempat kita ini kita akan fokuskan kepada kertas 1 bahagian B. Cikgu kertas 1 mana ada bahagian A, bahagian B? Bukan. Maksud cikgu strategi cikgu letakkan minggu pertama dengan minggu kedua kita dah selesaikan kertas 2. Minggu ketiga dengan minggu keempat. Minggu lepas kita dah bincangkan bab-bab yang di bahagian A ni yang cikgu tunjukkan dekat situ untuk skor paling kurang ya. Paling cikai yang ini saja kamu boleh dapat dalam 32 markah, 33 ke 35 markah. Macam itulah daripada 80 markah. Maka inilah guys, lagi lebih kurang dalam 45 markah berada daripada bab-bab yang bahagian yang kita nak bincangkan hari ini. InsyaAllah. Ya. So guys, bagi perhatian yang penuh. Bak kata Kak Nadirah tadi, ya, bak kata Kak Nadirah, kalau mengantuk tolong cuci muka. Kalau ada kawan di sebelah belajar dengan kamu dekat asrama dan sebagainya, tolong tampar-tamparkan kawan kamu. Kalau rasa tampar tu takut kena tampar balik, tolonglah urut-urutkan dia balik semula. Okey. Cikgu kenapa skrin tak boleh nak zoom? Skrin cikgu, ia boleh zoom. Kamu nak zoom macam mana ya? Cikgu tak pasti. Okey, jom guys, kita teruskan kepada minggu ini. So, minggu ini, e-book yang kita letakkan sini adalah koleksi SBP MRSM. Kenapa kita pilih soalan SBP MRSM? Supaya kita nampak bahawa ini level SBP MRSM. Kalau kita bincang, kamu buat dan kamu boleh faham, insya-Allah SPM pun kamu boleh buat juga. Kalau pelajar SBP MRSM boleh buat, kita pelajar-pelajar yang mungkin SBP MRSM juga, mungkin bukan pelajar SBP MRSM juga, kita boleh buat juga. Kita tunjukkan bahawa soalan, biar apa pun soalan, kita tetap dapat soalan, kita dapat jawab juga ya. Okey guys, jom kita bincangkan. Mana tadi? Okey, so sedikit kata-kata semangat dekat sini daripada tim P-Team Studio. Successful people are not gifted. They just work hard then succeed on purpose. Ini ayat kata-kata daripada tim cikgu lah. Dia orang bagi kata-kata semangat kat sini. Successful people are not gifted. They just work hard and then
dan succeed on the purpose, right? Maksudnya orang-orang yang berjaya, dia kata, ya, bukannya dia gifted, ya. Dia bukan gifted, tetapi dia bekerja keras lah, bekerja smart, dia usaha bersungguh-sungguh dan sebagainya. Tapi itulah cikgu nak bangkang juga ayat ni sebenarnya. Okey. Tim mana tim? Minta tolong tukar jap. Ya. Ayat ni cikgu nak bangkang juga. Kenapa cikgu nak bangkang? Sekejap kita tak masuk MX lagi. Kita nak bangkang sikit. Sebab apa tahu kita nak bangkang? Sebab dia kata kat sini, successful people are not gifted. Tapi cikgu pernah jumpa kawan di matrikulasi Changlun Kedah pada tahun 2006. Sebut tu. Nak sebut nama tak boleh, nanti kamu cari. Kok saudara dia ada bersama dengan cikgu. Cikgu ingat lagi. Sorry cikgu kongsi sikit. Kawan cikgu itu, dia memang gifted. Dia successful tapi dia gifted. Sekarang ni dia jadi coding software engineer. Dia memang coding, power gila. Dia memang gifted. Orang lain belajar, dia tak buat kerja rumah dan sebagainya. Tetapi memang dia pandai. Tim, tak tipu, ni betul. Nak sebut nama ni boleh sebut. Nanti kalau ada rezeki, panggil dia dari sini. Dia software engineer. Guys, Sem pertama, 4 flat guys. Dia tak belajar, dia duduk. Orang lain semua tengah belajar study week. Macam kamu lah, Kendiri. Sorry kita kongsi sikit lah ya. Dia duduk relax main game Dota. Dulu Dota lah, sekarang tak tahu lah game apa ya. Kan, dia dapat straight A. Matematik dia power, fizik dia power, semua A kan. Yang kawan-kawan lain semua kata, sebutlah, sorry, celak, sorry lah, bukan maki kan, celak, kan. So kata, macam mana kau dapat 4 flat lah? Belajar ni sebenarnya santai-santai, dia bagi tahu dengan kawan-kawan dia. Satu tim tu, cikgu tak terlibat lah, Lalu dia kata, belajar santai-santai. Masuk semester kedua, ada kawan-kawan yang lain terikut-ikut cara dia. Esok ada paper, tak apa, kau ikut lah. Jom kita belajar, kita minggu lah. Kau relax santai. Bila kau belajar ni, tak apa, kita tak relax. Dia masih 4 flat, yang lain semua macam mana? Yang lain semua kecundang, terus jatuh kita punya result. So itu adalah macam kata Nabil, 1% talent dan 99% hard work. Tapi yang kalau kes itu adalah kes yang terkecuali. Dan cikgu yakin bahawa kebanyakan pelajar yang join dengan cikgu adalah geng yang macam cikgu. Kita bukan gifted yang memang genius gila-gila, tidak. Tetapi kita adalah golongan yang perlu berusaha bersungguh-sungguh dan kita akan dapat capai kecemerlangan di hujung kita punya usaha yang kita dah lakukan. Jadi guys, nak dapat kita punya kecemerlangan, usahalah bersungguh-sungguh. Itu kita baliklah. Ini adalah untuk kita punya kata-kata lah yang mana memang sesuai untuk diri kita. Successful people are not gifted, tapi dia hanya bekerja keras. Macam kata Nabil, 1% je talent, tetapi 99% hard work, berusaha bersungguh-sungguh. Alright? Tak apa, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Soalan matematik tambahan, ya, AdMath. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama dulu guys. Soalan percubaan SBP 2017. Boleh ya? SBP 2017. Given a container with 4 diberi sebuah bekas yang berisi air sebanyak 4 apa ni ya? Sorry. Jadi cikgu ingat dia tertinggal ni CM cube ya. Sorry ya. Tambah dekat nota masing-masing CM cube. Air dituang ke dalam sebuah bekas kosong pada kadar. Air itu dituang dengan kadar guys. Bila sebut dengan perkadaran, kita boleh kata dia sebahagian daripada pembezaan, betul tak? Ya, air dituang ke dalam bekas kosong dengan kadar. Jadi apakah simbol yang kita nak keluarkan mewakili 3T tambah 5 ni guys? Boleh bantu cikgu? Apakah simbol yang kita nak mewakili kita punya 3T tambah 5 ni guys? Boleh bantu cikgu? Dia sebut air dituang ke dalam bekas. Ya, dia sebut tentang water is put into the container. So terima kasih Adam dan Fikri. Ya betul, dia jatuh kepada dV per dt. Kalau kamu masih kurang nampak, kamu juga boleh menggunakan dia punya unit tu. Kamu tengok unit dia. Mana unit dia? Ni unit dia. Unit dia adalah centimeter cube, mewakili volume. S-1 adalah second. Masa dia, second. Iaitu T dia, time. So, dV over dt. Maksudnya daripada unit pun kita dapat kenal pasti apakah subjek yang kita nak keluarkan. Maksudnya dV per dt itu mewakili 3T tambah 5. Okey, relax dulu. Dengan T adalah keadaan masa dalam saat apabila bekas itu mula diisi dengan air. Mana soalan dia? Oh, dekat English. Sorry ya. Sambungan soalan ada dekat English guys. Find the volume. Dia minta volume guys. Dia bukan dia minta kadar. Dia nak volume biasa. Oh, dia nak tahu volume dia berapa. Volume biasa tau ya. Volume biasa. Find the volume of the water in the container at instant when T is equal to 13. Guys, kamu nak tahu. Soalan nak tahu apakah V kita. Jadi yang kita ada bukan V. Yang kita ada dV per dt. Adakah bentuk dia kontainer berbentuk silinder? Tak tahu. Adakah bentuk cube? Tak tahu. Adakah cuboid? Tak tahu. Adakah cone? Tak tahu. Tetapi yang pasti kita ada hubungan dV per dt. Guys, bagaimana daripada dV dt, kita nak wujudkan formula V balik semula. Boleh bantu cikgu? Bagaimana daripada dV dt, kita nak dapat V balik semula?
Kita perlu buat apa? Kita perlu buat proses macam Adam sebut. Proses tersebut dipanggil sebagai proses integration. Christopher Tong, terima kasih. Betul. Maksudnya kita perlu integrate guys. Cikgu akan pindahkan DT ini sebelah kanan. Perhatikan betul-betul ya. Dan kita akan integratekan kiri dengan kanan. Bila kita sebut tentang nak integrate kiri dengan kanan, integratekan kita punya DV, ya, dia akan dapat V sama dengan apa? 3T asalnya kuasa 1 tambah 1 jadi 2 bahagi 2 tambah asalnya tak ada T, kita wujudkan T. Kamiran ini, ya, Izan terima kasih. Kamiran ini bukan kamiran tentu. Ini kita panggil sebagai kamiran tak tentu ataupun bahasa Inggeris sebagai indefinite integral yang mana wajib tambah C. Cikgu, macam mana kita nak tahu dia adalah indefinite ataupun definite? Tengok kepada limit. Ada tak limit dia 0 hingga 2? Dia tidak ada limit. Bila tidak ada limit, dia adalah kamiran tidak tentu yang mana wajib tambah C. Boleh tak tertinggal C? Kalau you tertinggal C, jawapan you salah, 100% salah. Ya, kamiran tak tentu, tolong take note guys. Tolong tulis dekat mana-mana. Kamiran untuk jenis tak tentu ini wajib dihadirkan bersama-sama dengan plus C dekat situ. Boleh ya? Okay, now guys. Sekarang ini persoalan dia, kita nak masukkan, nak cari T apabila, nak cari V apabila T 13. So how to find your V when your time is 13 second? But the question now is your C. You kena cari dulu kita menilai C. You belum ada lagi nilai C kita. So how, okay Aisyah terima kasih, C sama dengan 4. How to find your C is equal to 4? Now you tengok baik-baik ya. Kontainer asal itu mempunyai isi padu asalnya adalah 4 cm3. Bila sebut V asalnya 4 cm3, cikgu ulang balik semula, V kontainer ya, volume asal kontainer itu merujuk kepada asal ya, dia belum dituang lagi. Maksudnya bila mana T dia sama dengan kosong ataupun sifar. Boleh faham? Bila sebut tentang T sama dengan sifar, maksudnya itu di awal-awal full lagi, belum dituang dengan kadar tadi lagi. Bila kita masukkan T kosong di sini, T kosong di sini dan V dia sama dengan 4, automatik kamu akan dapat C dia sama dengan 4. Oh, maka di situ kita perasan ya, kita punya persamaan kita ya. Persamaan kita ini, sekejap ya. So kita punya full persamaan kita, V kita sama dengan 3/2 T square plus 5T plus 4. So this is your V equation. Bentuk apa? Wallahu alam. Nampak macam kita ada kuadratik dekat situ. So adakah volume itu berbentuk kon, silinder dan sebagainya? Minta maaf cikgu tak boleh nak jawab sebab cikgu tak pasti bentuk dia bentuk apa. Ya, kalau kamu nak buat, kamu kena buat kuadratik dan sebagainya. Cikgu tak pasti bentuk apa. Tetapi yang pasti kita boleh jawab soalan ini guys. Ya, dengan masukkan T kita sama dengan 13 ke dalam persamaan ini. So V kita akan dapat 3/2, 13 kuasa 2 tambah 5 darab 13. Ya, kemudian tambahkan dengan 4 guys. So you akan dapat satu jawapan dalam bentuk cm3. Okey. Kalau kamu perasan guys, apa yang penting dalam kita punya, apa yang penting dalam soalan ni? Kamu kena faham. Daripada dV per dt tu, bagaimana kamu nak dapat V balik? Ya, kalau kita perasan kat sini, minta maaf ya, cikgu cuba rungkaikan sedikit. Kalau you ada persamaan V, katalah V, tak kisahlah apa-apa persamaan 5x kuasa 3 contohnya. Kalau kamu V terhadap X, kamu akan dapat dV per dx. Ini adalah proses pembezaan ataupun kita panggil sebagai differentiation proses. Ya? So, you dapat 15x square. Tetapi kalau you nak integrate, nak dapat V balik, you perlu integrate balik kiri dengan kanan. Okay, so dx ni buang kat sini, so ni ada dx. So, you akan dapat 15x kuasa 3 bahagi 3. You potong-potong, you akan dapat balik semula 5x kuasa 3. Tambah C lah, tetapi dalam kes ini sebab memang tak ada tambah C di sini. So, apa yang cikgu nak tunjukkan? Kalau daripada V nak dapat dV per dx, kamu akan differentiate. Tapi daripada dV per dx, nak dapat balik semula V, kamu akan integrate. Siapa faham? Tolong komen faham guys. Kita nak proceed kepada soalan seterusnya. Siapa faham? Tolong komen faham. Ataupun ada soalan, boleh terus shoot soalan. Cikgu akan baca soalan kamu. Alhamdulillah ya. Okey, faham. Good. Okey, jom kita proceed kepada soalan seterusnya. Kalau ada soalan, kalau differentiate 2 kali. Okey. Kalau differentiate 2 kali, apakah kegunaan untuk kita differentiate 2 kali? Dalam satu-satunya. Okey. Tolong take note guys. Kamu nak ambil SPM 2020 dah ni. Okey. Bila you ada satu proses lah, tak kisahlah. Katalah you ada 2x tolak 3 contoh kan. You differentiate dV terhadap dx ya. You akan dapat dV per dx sama dengan 15x kuasa 2 tambah 2. Differentiate sekali lagi, kita akan dapat d square v over dx square. Differentiate sekali lagi, you akan dapat 30x. Dan guys, untuk makluman,
Ini kita panggil sebagai second derivative ataupun pembezaan kali kedua. Dan mengikut Fikri dia tanya untuk kita differentiate dua kali ni, ya. Apa kegunaan dia? Ya, satu-satunya kegunaan setakat ini yang kita nampak adalah hanya nak menguji adakah titik itu titik maksimum ataupun titik minimum. Ini. Ya. Kalau application dia adalah untuk to test whether it is a maximum ataupun minimum point. Sebab maximum minimum point you akan gantikan dv per dx ni sama dengan kosong. So bila you sama dengan kosong, you akan dapat XU. Mungkin you akan dapat dua jawapan untuk X. Yang ni akan dapat, tak logik lah ya, sebab ada positif. Sepatutnya kena ada negatif kat sini. Baru you dapat point dia. Ya. So dekat sini guys, cikgu menjawab soalan ya daripada Fikri. Macam Nabil kata, adalah untuk uji sama ada titik yang kita dapat pada titik maksimum minimum itu. Ataupun kita sebut turning point, titik pusingan itu. Adakah dia maksimum ataupun minimum? Ini adalah ujian untuk menentukan maksimum ataupun minimum. Ya. Okey guys, kita teruskan kepada soalan seterusnya, soalan percubaan MRSM 2015 di skrin kita. Okay, it is given that y, guys, soalan ini nampak pengamiran tetapi tak perlu buat proses pengamiran. Soalan famous ni guys. Ini pattern, salah satu pattern yang biasa kita jumpa. Baik. Ini adalah persamaan y yang asal. Apa maksud dy per dx ni guys? dy per dx ni adalah pembezaan. Okey, tengok, bagi perhatian betul-betul guys. Ini pattern soalan yang memang akan masuk dalam kita punya, cikgu tak mau sebut SPM 2020 plus lah. Ya. Dalam ujian, dalam exam ni antara pattern soalan yang famous. Bukan sebiji macam ni. Ini pattern dia, pattern macam ni. Tolong bagi perhatian baik-baik. Kalau siapa yang masih rasa kurang lagi bahagian yang cikgu terangkan, habis dari sesi ni tolong cari balik buku ataupun buka lah di mana-mana sumber yang you ada. Kaji balik soalan ni. Baik. It is given that y. Okay. Dan you akan dapat dia kata dy dx. Apa maksud dy dx? You akan bezakan y kita terhadap x. Dan kalau sekiranya you nak bezakan dia, you tak boleh terus bezakan. You kena pakai satu rule. Siapa masih ingat, tolong komen. Apa rule yang you kena pakai? Ada satu nama rules ataupun petua yang kita kena pakai untuk bezakan y yang cikgu petakkan warna merah. Apakah nama petua tersebut? Apakah rules yang kita akan guna pakai? Nabil, terima kasih. Betul, dia panggil sebagai petua hasil bahagi sebenarnya. Ya, petua hasil bahagi. Ya, kita akan panggil sebagai quotient rule. Ya, bila sebut tentang petua hasil bahagi, kita akan letakkan atas ini sebagai U, bawah ini sebagai V. Tetapi persoalan dia ada minta tak cari dy dx? Ada tak arahan dalam soalan minta dy dx? Tidak ada arahan di dalam soalan ini. Namun demikian, soalan ini dia memberi info. Nampak bapak ya? Kalau you bezakan dy dx, you akan dapat satu function yang mana function tersebut adalah 1/2 daripada fx. Maksudnya apa? Maksud macam ni guys. Kalau cikgu bagi you sikit lah ya. Katakanlah kita bagi senang sikit. Kalau you ada persamaan y, katalah 6x kuasa 3. Okey, you buat dy per dx. Okey, apakah dy per dx kita? You tendang 3 ke depan, 3 darab 6 sama dengan 18x kuasa 2. You dapat yang ni lah dy dx kan? Sekarang ini, 18x kuasa 2 ni, dia wakilkan bukan 18x kuasa 2. Dia kata diwakilkan oleh suatu fungsi mungkin gx ataupun fx. Oh, kita tahulah dalam ini sebenarnya adalah kita punya 18x kuasa 2. Tetapi dia hanya wakilkan dengan satu fungsi itu iaitu gx. Maksudnya di situ, kalau kamu faham konsep yang cikgu terangkan di whiteboard tadi, kalau kita bezakan dapat dy dx, kalau kita kamerkan balik dapat y, maksudnya kalau you bezakan y ini, you akan dapat benda ni. Kalau you kamerkan benda ini balik, you akan dapat apa guys? You akan dapat persamaan asal y sebelum dikamerkan. Cikgu ulang balik semula. Sekiranya you kamerkan persamaan ini yang asalnya ada 18x kuasa 2. Kalau you kamerkan balik 18x kuasa 2, you akan dapat 6x kuasa 3 yang di atas balik. Tetapi guys, dia tak letak 18x kuasa 2. Dia letakkan sebagai suatu fungsi yang diwakilkan oleh gx. Maksudnya di situ guys, kalau kamu perhatikan betul-betul, tolong bagi fokus baik-baik guys ya. Maksudnya kalau kita bezakan dy dx, kita akan dapat 1/2 fx. Tolong bagi tahu dengan cikgu, kalau cikgu kamerkan keseluruhan 1/2 fx ini, cikgu akan dapat apa guys? Cikgu akan dapat apa? Gunakan ruangan chatting. Kalau cikgu kamerkan balik semula dy dx yang cikgu dah bezakan tadi, kamerkan 1/2 fx, kita akan dapat apa? Ya, kita akan dapat persamaan y balik semula. Kita akan dapat persamaan y balik semula. Ya.
Maksudnya cikgu belum jawab soalan lagi. Cikgu kata kalau kita bezakan, tengok baik-baik ya. Kalau kita bezakan y, kita akan dapat dy dx bersamaan dengan suatu fungsi ini. Tetapi kalau kita kamerkan ini balik, kita akan dapat y kita balik semula. Maksudnya, tengok baik-baik ya. Kalau cikgu buat proses pengamiran untuk 1/2 fx, cikgu akan dapat y yang asal, iaitu apa? X kuasa 2 bahagi dengan x tolak 2. Tanpa buat proses pengamiran. Tetapi cikgu terus dapat persamaan y. Cikgu, macam mana cikgu terus boleh gantikan? Tengok baik-baik. Ini persamaan asal y sebelum dia dibezakan. Ini telah dibezakan. Tetapi kalau cikgu kamirkan balik, cikgu akan dapat y yang asal sebelum dibezakan. Maka inilah konsep yang kita nak guna pakai, guys. Perhatikan kepada soalan kita. Soalan bukan nak kamirkan 1/2 fx. Okey, ada dua cara, guys. Tengok baik-baik ya. Ada dua cara. Yang pertama, dia kata macam ni. Kalau kita kamirkan 0 hingga k fx dx, ya, u akan dapat sama dengan -9. Cikgu, apa yang fungsi yang kita nak kamirkan ni? Tak ada pun fungsi yang suruh kamirkan. Ada kaitan dengan benda ni, guys. Tetapi kalau kita nak kamirkan dapat y, dia tak boleh fx. Dia mesti ada 1/2. Ini cara yang pertama ya. Kalau nak wujudkan 1/2, cikgu perlu seimbangkan 2 di depan ini balik semula. Supaya kita nak kamirkan fx. Kenapa cikgu wujudkan 1/2 fx ini? Sebab cikgu nak pakai keseluruhan y ini balik semula. Okay. So, cikgu letakkan 2 ni kekal. Yang ini cikgu akan terus masukkan x kuasa 2 per x tolak 2. Tanpa perlu buat proses pengamiran. Cikgu terus boleh kamirkan, terus masukkan nilai kosong dengan k ni. Lepas tu cikgu akan masukkan 2k kuasa 2 bahagi k tolak 2. Tolak kosong gantikan kosong bersama dengan 9. Kembangkanlah, guys. So, kalau cikgu kembangkan dapat 2k kuasa 2, naikkan ke atas -9k tolak 2, kembangkan 2k kuasa 2, -9k tambah 18, pindah sebelah kiri, 2k kuasa 2 tambah 9k tolak 18 sama dengan sifar. Okey, boleh buat pemfaktoran tak ni, guys? Apakah k kita ni? Tolong cikgu. Apakah k kita dekat sini? Ada 2k yang kita akan dapat. 92 lah kot, cikgu ingat. 92 tak boleh. 63. 63, 12 boleh. 63 boleh. So, 6 mesti dapat 12. Ini 3. Sini mesti positif lah. 6 ni mesti positif. Ini mesti negatif lah. So, K kita akan dapat 2 jawapan. K 3/2 dengan K sama dengan -6. Okey, semua dapat jawapan yang sama tak dengan cikgu? Tolong komen 3/2 dengan -6. Tolong gunakan kalkulator. Okey, guys. Siapa yang tak faham cara yang cikgu wujudkan 1/2 dengan 2 ni? Proses pengamiran cikgu rasa kamu faham ya. Tapi siapa yang tak faham macam mana cikgu wujudkan 2 dengan -1/2? Kalau kamu tak faham, cikgu nak tunjukkan alternative method. Cara yang kedua. Kalau semua faham, okey, cikgu tak perlu, cikgu skip. Mungkin cara yang kedua tu lebih senang untuk kamu faham. Sekarang ini cikgu tanya, ada yang tak faham? Tolong komen tak faham. Jarang cikgu minta untuk komen tak faham. Okey, ada yang tak faham. Okey, cikgu tunjukkan metod yang kedua, guys. Bagi perhatian yang sepenuhnya. Okey, sekarang ini, guys, tengok baik-baik. Tengok ya, tengok baik. Cikgu nak tunjukkan alternative method. Alternative method. Baik, kalau kita fokuskan yang kita nak kamirkan ini. Tengok baik ya. Yang kita nak kamirkan -9. Okey, tadi cikgu dah katakan, kalau kita nak kamirkan dapat y biasa ni balik, kita mesti ada 1/2 fx, betul tak? Tapi proses pengamiran itu 1/2 tak terlibat. Cikgu pindah dulu, 2 ni sebelah kanan. Faham tak cikgu? So maksudnya 1/2 ni cikgu cuba hilangkan dulu 1/2 tu. Cikgu pindahkan ke dapat apa? Tengok ya. 2 dy per dx akan sama dengan kita punya fx. Okey, tengok baik-baik, tengok baik. Cikgu buat apa? Cikgu hilangkan 2 ini, 1/2 ni, cikgu pindahkan 2 sebelah kiri. Kenapa cikgu pindahkan sebelah kiri? Sebab cikgu nak fx sahaja. Kenapa cikgu nak fx sahaja? Sebab yang kita nak kamirkan mengikut soalan nak fx sahaja, bukan 1/2. Cikgu, boleh ke suka-suka kita nak pindahkan 2? Boleh. Proses pengamiran dan pembezaan tidak terlibat dengan kita punya constant. Okey, tengok baik-baik ya. Jadi dalam kes ini, kalau cikgu kamirkan fx, cikgu akan dapatkan 2 darab dengan y ini balik semula. Cikgu akan dapat 2y kat sini. Iaitu sama dengan kita punya fx kita. Hasil pengamiran fx kita. Maksudnya dalam kata lain, 2 ini sebenarnya, 2 ini cikgu boleh letakkan dekat sini, 2y ni. Kena darab 2 kat sini. Ya. Maksudnya kalau kita kamirkan fx, nampak? Kita terus wujudkan 2 dekat sini. Nampak? 2y. Ini y kita. Ini y kita. Ini adalah y kita. Jadi kenapa cikgu ada 2y? Sebab kita kamirkan fx sahaja.
dan 1/2 ni kita pindahkan 2 sebelah kiri. So kita akan dapat kita 2 yang kita kamirkan dy dx, kita akan dapat y. So akan dapat 2y. Apakah y kita? Ini y kita. Maka kita terus masukkan 2y kita dan kita masukkan nilai kosong dengan k, guys. So kali ini guys, cikgu tunjukkan cara alternatif untuk kita hilangkan 1/2 yang kita kamirkan hanya fokus pada fx ni sahaja. Ya. Okey, so guys, boleh kelas? Kita nak teruskan pada soalan yang seterusnya? Kalau okey, cikgu nak teruskan pada soalan seterusnya. Boleh? Nak screenshot dulu, boleh screenshot dulu. Mungkin you nak buat revision balik. Screenshot dulu dekat sini. Boleh Damia ya? Okay, Alhamdulillah. Screenshot dulu, bagi dia orang screenshot sekejap. Okey, kita nak move kepada soalan seterusnya. Kita move pada soalan seterusnya. Okey, soalan berkaitan dengan pengamiran. Okey. Rajah 12 menunjukkan lengkung X sama dengan Fy menyilang pada paksi Y, ya, dan juga Y sama dengan A, Y sama dengan B. Okey. It is given that the ratio of the area bounded by the curve and y-axis to the area of the shaded region 2, 3. If the area of the shaded region is 12, find AB 2FY dy. Okay guys, cikgu bagi masa sedikit daripada kamu untuk kamu cuba soalan ni dulu. Cikgu tak nak terus bagi jawapan daripada kamu. Kita nak kamu cuba dulu. Baca soalan baik-baik. Okey, yang atas ni, okey, cikgu ingat atas tak ada maklumat apa-apa. Okey. Cuba dulu guys. Soalan ini walaupun pengamiran tetapi dia tidak terlibat dengan pengiraan yang kritikal. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu try dulu. Siapa yang ada jawapan boleh gunakan ruangan chatting untuk bagi jawapan kamu dulu sebelum cikgu bincangkan dekat whiteboard dekat sini ya. Okey, guys, sebelum cikgu bincangkan dekat whiteboard soalan yang tadi, tadi kelas matematik siapa yang join kelas matematik, cikgu ada inform dekat pelajar-pelajar, mulai dalam 2-3 hari inilah ya, kita akan cuba untuk createkan satu video motivasi dan video motivasi itu cikgu akan upload di IG. Siapa yang follow IG cikgu guys? IG cikgu adalah Cikgu Farid Mathness. Boleh follow sekarang guys. Cikgu nak baca siapa yang tengah follow cikgu sekarang. Cikgu, siapa yang ada info tu boleh follow cikgu. Cikgu Farid Mathness. Kenapa cikgu nak promote dengan kamu Mathness Cikgu Farid ni? Sebab dalam kita punya IG ni insya-Allah cikgu tengah rangkakan video motivasi 7 hari menuju SPM 2020+. Maksudnya video pendek yang mana kita akan bagi sedikit motivasi kepada pelajar-pelajar bagaimana nak menghadapi SPM 2020+ dalam keadaan 7 hari. Menuju tips 7 hari menuju SPM 2020+. Jadi siapa yang follow IG cikgu tu nanti insya-Allah cikgu akan kamu boleh dapatlah sedikit motivasi kat situ. Boleh cikgu tengok sekejap siapa yang tengah follow cikgu sekarang. Live ni. Atikah. Terima kasih Atikah. 4Y40YF. Niz Q. Mr. Triple 03.
Citero, terima kasih Citero. Yusri KHM. Okey. So stay follow dengan IG cikgu, insya-Allah cikgu akan banyakkan kita punya video-video di dalam tu. So terima kasih Safwan Zam M22, Ayo Karls, Mira Nabila, ya, terima kasih. Nanti insya-Allah dalam 2-3 hari nanti kita akan start untuk post di IG method Cikgu Farid Mathnas, right? So guys, kita teruskan kepada kita punya perbincangan soalan kita punya berkaitan dengan pengamiran. Okey, bak kata soalan dalam chatting tadi dia kata apa? Cikgu, apakah persamaan Y yang kita nak integrate? Soalan ini menguji konsep sahaja tanpa perlu buat proses integration, nak integrate tambah kuasa, bahagi dan sebagainya, tak perlu. Ya. Tengok pada soalan. Dalam soalan ini disebutkan Raja 12 menunjukkan lengkung X sama dengan Fy. Menyilang pada paksi Y, ya, pada Y sama dengan A dan Y sama dengan B. Ya, diberi bahawa nisbah, ni keyword dia guys. Dengar baik-baik. Nisbah luas kawasan yang dibatasi oleh lengkung dan paksi Y kepada luas yang kawasan berlorek adalah 2/3. Dan kalau kamu faham betul-betul ayat ni, dia kata nisbah luas kawasan lengkung dengan paksi Y. Yang mana kita punya luas untuk lengkung dan paksi Y? Mana lengkung kita? Lengkung kita dengan paksi Y kita adalah yang ini. Bahagian ni je. Kepada luas kawasan yang berlorek. Yang mana kawasan yang berlorek? Semua ni ya. Semua yang berlorek ni ya. Termasuk dengan merah-merah ni ya. Kan? Berapa nisbah dia? 2/3. Jadi kalau kamu boleh tengok kepada whiteboard yang cikgu ada dekat sini. Tengok baik ya. Jadi luas kawasan yang berlorek ini adalah 2/3. Jadi cikgu boleh katakan bahawa, tengok baik ya. 2/3 pula. A kepada B dulu. Okey, A kepada B. Dan kita katakan nisbah kawasan ini ya. Kawasan berlorek ini adalah 2/3. Okey. Berapakah luas yang dia bagi? Ada 12 tadi. Kalau tengok balik semula dalam soalan. Jika luas kawasan yang berlorek. Apa dia kata? Jika luas kawasan yang berlorek. Tengok baik-baik. Luas kawasan berlorek. Berapa? 12 cm². Baik, tengok balik semula kat skrin cikgu. Di manakah luas kawasan berlorek kita? Luas kawasan berlorek kita diwakili oleh luas keseluruhan ini guys. Adakah dia merujuk kepada 2 ataupun 3? Kalau ikut nisbah. Nisbah ni 2 untuk kawasan lengkung dan juga paksi Y. 3 adalah keseluruhan. Dan luas untuk 12 cm² itu adalah dia kata luas kawasan berlorek. Jadi adakah 12 ini diwakili oleh 2 ataupun 3? Terima kasih kawasan 3. Jadi dekat situ, maksudnya kita boleh cari luas kawasan ini sahaja dulu. Okey? Perhatikan, kita boleh cari kawasan ini sahaja dulu. Bagaimana kita nak buat? Tengok ya. Kalau cikgu samakan dengan berapa? Okey, cikgu tunjukkan 2/3 kawasan, cikgu labelkan ini sebagai kawasan A boleh? Ini kawasan B adalah kawasan semu Ini adalah kawasan B kawasan semu. Boleh ya? So cikgu letakkan A kepada B. Kita nak fahamkan cara yang mudah sedikit. Ya, cikgu ulang balik semula. Apa dia? Siapa angkat tangan? Untuk apa? Danisa ada Okey, so maksudnya kita akan nisbah 2/3. Nisbah A bahagian A ni adalah bahagian yang sebelah sini. Nampak tak? Nisbah bahagian sebelah sini. Okey? So bahagian B adalah kawasan yang berlorek keseluruhan kita. Jadi 12 ini adalah merujuk, kalau ikut persoalan dia kata 12 ini merujuk kepada kawasan yang berlorek keseluruhan ini. So kawasan berlorek keseluruhan adalah kawasan A ataupun B. Ya, kawasan yang merujuk kepada kawasan B. Jadi cikgu punya kawasan B ini, cikgu letakkan sebagai 12 dekat sini. Boleh? Boleh ya? Okey. Kita buat sedikit calculation kita. So, cikgu letakkan 2/3 pecahan. Terbalikkan dia. A/12. Ya. Darab silang. Dapat 24. Sama dengan 3A. Jadi, berapakah A kita? A kita 24. Bahagikan dengan 3. Kawasan A kita sama dengan 8 cm. 8 cm². Baik. 8 cm² ini merujuk kepada apa? 8 cm² ni adalah merujuk kepada kawasan yang A kita. Kawasan A kita adalah kawasan ini sahaja. Yang mana kalau kamu faham daripada segi teknikal dalam integration, kawasan A itu sebenarnya adalah kawasan yang mana merujuk kepada integrate about Y axis. Kalau integrate terhadap Y axis, tengok baik ya. Integrate terhadap Y axis ini kawasan yang diwakili oleh 8. Integrate terhadap Y axis maksudnya dia X dy ataupun Y dx.
ya, dia merujuk kepada X dy. Ya, merujuk kepada persamaan X dy. Yang mana persamaan X ini, dia bagi adalah sama dengan apa? Fy kan? Jadi cikgu letakkan ini sebagai F dalam kurungan Y dekat situ. Daripada mana ke mana guys? Daripada A kita ni, daripada A kita hingga ke bahagian B dekat atas ni. Maksudnya ini A ke B. Itu merujuk kepada 8. Guys, 8 adalah positif ke negatif guys? 8 memang positif sebab area itu telah dipositifkan. Tetapi mengikut kita punya integration, sepatutnya kita akan dapat negatif. Kenapa negatif? Sebab kalau kamu masih ingat lagi dalam area ya, dalam area, contoh cikgu ada luas kawasan macam ni. Kita ada luas bahagian sini dengan bahagian sini. Luas ini adalah luas yang you akan dapat negatif, luas ini akan dapat positif. Tetapi sebab sebut tentang luas, luas mesti area yang telah dipositifkan. Sebab itulah area yang 8 yang kamu dapat ini adalah area yang telah dipositifkan. Sebab itu kalau kamu nak buat integration balik, kamu kena letakkan simbol negatif dekat situ. Sebab integration negatif. Tapi kalau area, dia telah dipositifkan. Tetapi kalau ikut pada soalan balik, tengok pada soalan kita. Soalan minta, kamu tengok dekat bawah tu, dia minta apa? Integratekan apa kat bawah ni? Tengok baik. Integratekan 2Fy daripada A ke B. Jadi kalau kamu tengok balik semua dalam skrin cikgu ini, yang cikgu ada dekat sini adalah Fy biasa, dapat negatif 8. Tapi kalau cikgu nakkan darab dengan 2 kat depan ini, maka dekat sini pun perlu darabkan dengan 2. So jawapan kita adalah sama dengan negatif 16. Inilah kita punya hasil integration. Cikgu, jawapan kita perlu dapat negatif ke ataupun kita positifkan? Guys, perlu tak kita positifkan kat sini? Boleh cikgu tanya dengan kamu tak? Perlu tak jawapan akhir kita positifkan 16 sahaja? Kita buang negatif. Perlu buang tak negatif kita? Tak perlu buang, Nabil dengan Izan. Kenapa tak perlu buang? Sebab, Aisyah terima kasih. Sebab ini adalah proses, soalan minta proses integration sahaja. Soalan bukan minta luas. Kalau soalan minta luas yang telah didarabkan, baru kita akan positifkan. Sebab itu 8 yang asal ini adalah 8 yang telah dipositifkan. Kenapa dia dipositifkan? Sebab dia luas. Kawasan sebelah kiri ni patutnya negatif, tetapi sebab luas dia dah positif. Tetapi bila kita nak masukkan dalam proses integration balik semula, kita perlu wujudkan negatif ini balik semula sebab asal sifat integration itu dia akan dapat jawapan negatif. Sebab integration ni mesti ada negatif dulu. Tapi kalau nak cari luas baru kita akan positifkan. Soalan ini bukan nak minta luas, soalan nak minta integration sahaja, maka jawapan akhir kita negatif 16. Guys, kalau faham tolong komen faham guys. Semarakkan kita punya mood pada petang ni guys. Kalau yang mana lengah-lengah tu, tolong komen saya faham tetapi saya nak ni. Gitu. Kalau dipositifkan memang hilang markah fikri. Tolong. Tolong exercise sikit. Ya, tolong melihat betul-betul ke belakang. Gitu kan, exercise kan. Sorry lah, cikgu memang dah tua-tua ni sikit kan. Badan ni kurang bersukan. Tambah PKP ni kan. Pandemik ni jarang berjoging dan sebagainya. Balik kalau tidur tu masih sakit-sakit badan. Jadi kuatkan kita punya ni lah. Kena exercise sikit. Alright. Okey, faham ya? Pehe sengoti orang Kelantan tu. Okey. Jom guys, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Tengok pada skrin cikgu. Jom. Okey, soalan trigo guys. Soalan best ni guys. Soalan trigo guys. Soalan trigo. Okey, boleh mula buat sekarang guys. Sebelum cikgu nak mulakan, cikgu nak pakai whiteboard lah. Kena berdiri sikit guys. Sorry lah ya. Kenapa pakai whiteboard cikgu? Sebab cikgu kalau duduk lama-lama dia cepat bosan. Sebab tu technical di Pitin Studio untuk pengetahuan kita adakan kita punya dua medium. Satu digital ink, satu lagi whiteboard supaya cikgu dapat switch lah. Kalau duduk lama-lama pun dia akan bosan. Jadi cikgu perlukan whiteboard juga. Jadi guys, mulakan sekarang guys. Mulakan sekarang. Dan kemudian comparekan jawapan yang cikgu nak bincangkan nanti. Bagi masa sikit untuk kamu cuba dalam 5 minit guys. Come on. Ambil pen, ambil kertas. Dan kita sambil-sambil tim kita main lagu sikit dengan kamu. Tak ada lagu.
You went corporate. Okay, dah. Okey, nampak macam Nabil dah bagi jawapan dan jawapan Nabil tu macam ngam juga dengan jawapan yang cikgu tunjukkan. Sekejap cikgu confirmkan sekejap ya. Alright, dia lupa nak gabung. Okey, dia dah gabung dah kemudian ya. Okey, alhamdulillah nampak macam jawapannya sama dengan cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey guys, jom kita lihat kepada soalan berkaitan dengan trigo dekat sini guys. Okey, siapa yang dapat jawapan sama macam cikgu dengan Nabil, alhamdulillah ucapkan tahniah dan bagi satu tepukan gemuruh untuk diri masing-masing. Dan cikgu nak bagi satu special clap to the Nabil. Nabil, cikgu nak bagi satu tepukan gemuruh untuk Nabil dan juga kawan-kawan yang lain. Masuk! Alright, so guys. Jom kita bincangkan berkaitan dengan trigo. Okey, bagi cikgu dah selesaikan supaya kita save sikit masa lah supaya cikgu dapat terangkan dengan step cikgu. Baik. Kalau kita perhatikan, kita nakkan 8 tan X tolak dengan cot X tolak dengan 2. Guys, perhatikan betul-betul guys, perhatikan betul-betul. Ya. Kita nak limit kita di antara 0 hingga 360 darjah. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita perhatikan, jawapan akhir yang cikgu dapat pun memang dalam range yang kita ada tu guys. Memang kita ada dalam range yang kita ada, iaitu kita punya 0 hingga 360 darjah. Tapi proses itu paling penting guys. Proses itu paling penting. Baik. Kalau kita tengok sini, 8 tan X tolak cot X tolak 2 sama dengan sifar. Baik. Yang paling penting bila kita nak selesaikan bentuk persamaan trigo ini. Ini kita bagi sebagai persamaan lah sebab tu kita ada sama dengan sifar ya. Persamaan trigo. Persamaan trigo itu didatangkan dengan kita punya, yang pertama kita ada sama dengan kosong. Yang kedua kita kena ingat, kalau seboleh-bolehnya kita akan tukarkan untuk kita gunakan satu trigo yang sama. Kalau tan kena guna semua dengan tan. Kalau sin kena sin semua. Kalau cos semua dengan cos. Dan kalau kita lihat, angle kita mesti kita angle yang sama. Kalau x 1x, kalau 2x ini 2x juga. Kalau nak main yang 3x ini mesti 3x juga. Dan mungkin ada soalan-soalan tertentu yang kalau kamu tengok dia ada sin dengan cos tu, dia tak perlu, dia boleh selesaikan terus dengan faktorkan sin keluar ataupun cos keluar. Ada soalan tertentu begitu. Ya. Tetapi kebanyakan soalan kita kena pastikan seimbang. Kalau nak pakai tan, kita kena tukar cot. Guys, ingat lagi cot sama dengan apa? Tengok huruf yang ketiga, cot sama dengan apa? Cot is equal to what? Cot is equal to 1/tan. Nak ingat macam mana? Tengok huruf yang ketiga, T, 1/tan. Sebab itu kita kena pastikan sini. Cot X ni cikgu tukarkan kepada 1/tan. Tapi kan kalau kita perhatikan ini adalah per dengan 1. Ini juga adalah per dengan 1. Jadi bagaimana cikgu nak hilangkan dengan tan X ini? Macam mana cikgu nak hilangkan dengan tan X? Cikgu akan darabkan keseluruhan ini. Cikgu akan darabkan dengan tan X. Kenapa darab dengan tan X? Cikgu nak hilangkan tan X ni. So maksudnya tan X darab dengan 8 tan X, kita dapat 8 tan kuasa 2X. Tan X darab dengan 1 per tan X, kita boleh potong. 2 darab dengan tan X, kita dapat negatif 2 tan X sama dengan kosong. Setakat itu, siapa yang faham tolong komen faham.
Siapa yang faham, tolong komen yang faham. Setakat itu. Setakat ni dulu. Setakat ni dulu. Okey, kemudian yang setakat ni cikgu susun balik, cikgu pindahkan negatif 1 je ke belakang supaya cikgu nampak bentuk persamaan kuadratik pula dalam trigo kita. Faham ya? Okey, alhamdulillah. Alright. Okey, tengok baik-baik guys. Sampai ke peringkat sini yang cikgu susunkan, tendangkan negatif 1 ke belakang. Sampai ke peringkat sini, kita dapati bahawa bentuk dia adalah bentuk kuadratik walaupun dalam trigo. Walaupun dalam trigo, kita masih ada kuadratik. Sebab ini ada tan kuasa 2. Ini adalah tan kuasa 1 biasa saja. Jadi cikgu gunakan kalkulator, masukkan A, B, C. Cikgu, saya kurang nampak. Okey. Kalau pelajar-pelajar yang kurang nampak kuadratik ni nak bentukkan macam mana untuk kita punya bracket, cikgu nasihatkan untuk kamu assumekan, kamu tukarkan suatu nilai. Contohnya K sama dengan tan X. Faham tak? Kita akan assume, kita letkan K sama dengan tan X. Bila kita letkan K sama dengan tan X, apa yang kita dapat? Tan X sama dengan K. Ada kuasa 2. So, kita dapat 8K kuasa 2. Boleh? Kita letkan Nabil, betul. Kemudian, tolak dengan 2 tan X. Tan X kita dah wakilkan dengan K. Maka, tolakkan dengan 2K. Tolak 2K. Tolak dengan 1. So, tolak dengan 1. Dan cuba pakai kalkulator, gunakan EQN untuk buat pemfaktoran tu. Cikgu yakin semua orang dah pakar gunakan kalkulator untuk EQN tu. Dan bila kamu gunakan kalkulator, kamu akan dapat 4K tambah 1. Satu lagi adalah 2K tolak 1. Macam ni. Okey ya. Okey, kemudian kita akan asingkan dia. Kita dapat 4K tambah 1 sama dengan sifar. So, K kamu akan dapat sama dengan negatif 1/4. Dan satu lagi, you akan dapat 2K tolak 1 sama dengan sifar. Dan K kamu sama dengan 1/2. Kita bukan nak selesai K. Ya, okey, terima kasih 0.5 dengan negatif 0.25. Tukar dalam pecahan sebaiknya ya. So, kita dapat negatif 1/4 dengan 1/2. Kita bukan nak selesai K. Tapi kita nak selesaikan berkaitan dengan tan. Tadi ingat lagi kita dah letkan K sama dengan tan X. Maka kali ini kita akan masukkan K ini sebagai tan X balik. So, kita dapat tan X ini. Okey, sama dengan negatif 1/4. Satu lagi K ni juga tan X kita akan sama dengan 1/2. Dan siapa yang nak gunakan let ni dibenarkan, tak ada masalah. Tetapi kalau siapa yang nampak gunakan proses trigo, buat macam cikgu terus, kita akan selesaikan secara trigo. Dan end up, sampai satu level, kita akan dapat bentuk persamaan yang sama. Perhatikan di sini dan juga di sini. Kita akan dapat tan X sama dengan negatif 1/4 dan tan X juga sama dengan 1/2. Okey, setakat itu boleh faham dulu. Setakat level ni dulu. Ya, setakat itu boleh faham tak? Kita nak go 100% semua orang boleh faham. Itu yang mission cikgu untuk bahagian sini. Ya. Damia B. Alhamdulillah. Nabil. Alhamdulillah ya. Okey, jom guys. Kita teruskan lagi guys. Baik. Bila sampai ke peringkat sini, inilah yang kita hafal dulu. Masih ingat tak dalam kita punya 6 cycles tu? Kita panggil sebagai add sugar to coffee. Betul? Siapa yang hafal cara yang lain? Kalau cikgu gunakan add sugar to coffee. Ada pelajar yang gunakan apa? Yang cikgu pernah dengar lah. All science teacher. Dia mula-mula dia kata crazy. Tapi bila nampak crazy tu macam, alamak aku nak dekat SPM kan. Dia tukar. All science teacher cute. Ada yang dia tukar pula. All science teacher crazy juga. Tapi cikgu tak bukan crazy. All science teacher crazily smart. Dia kata situ. Dia tukar crazily smart. Ada yang gunakan apa tu Nabil? Saya suka pukul kawan. Weh, gangster ni. Dia gunakan bahasa Melayu. Saya suka pukul kawan. Semua sign pukul apa ya? Tan. Saya suka pukul kawan saya suka pukul kawan. Sekejap, fikir pukul sekejap ni. Pukul dengan T ni. Macam mana nak relate tu? Tukul kot. Saya suka tukul kawan. Tu logik kan? Kawan K kos. Yang tu cikgu suka. Amalkan solat tinggalkan cowok. Cewek. Cewek kan. Farisa Azurin daripada ni ke? Daripada geng-geng pemata pintar. Jenis pintar. Sebab itu cikgu dengar hari tu. Masa cikgu tengah private class group dalam college pemata pintar tu, memang dia orang keluarkan benda tu. Cikgu, saya gunakan amalkan solat tinggalkan cewek. Aduh, macam dup termasuk ke dalam. Okey, ada lagi tu. Semua suka tengok kartun. Semua suka tengok kartun. Cantik. Anak Suraya tak kurus. Mengingat Suraya, cikgu Suraya pula ni. Anak Suraya tak kurus. Okey, cantik. Saya suka tengok kartun. Tampar. Saya suka tampar kawan. Baru cantik. Boleh juga.
Tetapi secara general yang biasa kita hafal lah ya. Kamu tanyalah lecturer-lecturer kamu nanti, cikgu-cikgu kamu, semualah kebanyakan gunakan add sugar to coffee. Kebanyakannya guna begitu. Sebab itu normal lah belajar dengan lecturer maths ke dengan mana-mana pun dia kata add sugar to coffee. Apa function add sugar to coffee? Nak menentukan yang mana side positif, yang mana side negatif. Ya, yang mana side add sugar to coffee. Okay. Yang mana side positif negatif. Dan kalau kita perhatikan, okey, kegunaan dia terutama sampai ke peringkat sini. Perhatikan di peringkat sini. Bila you nampak tan X sebagai negatif, ya, tan X negatif. Dan negatif ni menunjukkan add sugar. Ini positif ni. Ini all positif. Tak kisahlah sin cos tan positif. Ini hanya sin saja positif. Ini hanya tan saja positif. Ini hanya cos saja positif. Jadi kita nakkan tan negatif. Di manakah tan negatif? Ini tan positif. Ini tan positif. Tan negatif berada di sukuan yang kedua dengan sukuan yang keempat. Sebab tu cikgu tandakan dekat sini sukuan yang kedua dengan sukuan yang keempat. Perasan tak? Okey. So kita ada sukuan yang kedua dengan sukuan keempat. Dan ini sebenarnya, okey, bila you tengok ya, bila kita shiftkan tan, kita pindahkan tan, kita akan dapat X sama dengan tan negatif 1, 1/4. Perhatikan, cikgu terus buangkan negatif itu. Tidak perlu masukkan negatif. Kenapa tidak perlu masuk negatif? Sebab negatif itu, dalam kes kita ini, kita hanya nak jadikan dia sebagai reference angle. So, kita punya negatif ni merujuk kepada sukuan yang kedua dengan sukuan yang keempat. Buang negatif bila you shiftkan tan. Jangan masuk sekali negatif. Jawapan kamu akan berbeza nanti. Jadi, bila kita dapat 14.04, bukan jawapan kita lagi. Ini kita panggil sebagai sudut rujukan ataupun bahasa Inggeris kita panggil sebagai reference angle. Apa maksud reference angle? Reference angle ini adalah angle yang mana kita tandakan yang bersentuh dengan paksi X dengan paksi X. Maka nak tahu angle yang sebenar, kita akan ambil daripada paksi ini, pusing sampai sentuh ke garisan ini. Yang mana kita tahu satu garis dulu 180, tolakkan dengan X yang kita dapat reference angle, kita dapat 165.96. Begitu juga untuk sukuan yang keempat. Sukuan keempat kita akan ambil semua 360 darjah, kita akan tolak dengan reference angle kita, kita akan dapat 345.96 darjah. Okey. Nanti kita pergi kepada kita punya soalan, kita punya bahagian kedua. Jangan lupa tadi kurungan kita ada dua kurungan. Kurungan pertama dengan kurungan kedua. Kurungan pertama dengan kurungan yang kedua. Jadi bila kita masukkan kurungan yang kedua ini, okey, masuk kurungan yang kedua ini, sama juga step kita dapat tan X 1/2. Perhatikan tanda kita dapat tan kita positif. Positif, ya. Untuk positif berada di mana? Yang ini sukuan yang pertama dan sukuan yang ketiga. Ya. Sebab tu cikgu tandakan sukuan pertama dengan sukuan yang ketiga. Dan bila kita shiftkan tan, tak apa, memang dah positif. Kita dapat 26.57. Memang cantik. Sukuan pertama kita terus ambil 26.57. Manakala di sukuan yang ketiga, kita perlu ambil 180. Tambahkan dengan 26.57, kita dapat 206.57. Dan dinasihatkan guys, jawapan akhir kamu digabungkan semua, ya, keempat-empat jawapan kita ini. Tetapi awas, pastikan susunan dia mesti mengikut ascending order ataupun turutan menaik. Guys, perlu screenshot tak benda ni guys? Nak screenshot ke? Nak screenshot, cikgu bagi kamu peluang untuk screenshot. Dekat mana pembahagian markah soalan ini? Okey, bab pembahagian markah ni, nak cerita bahagian pembahagian markah, ini bukan slot yang sesuai, tetapi kita fokuskan kepada solution untuk keseluruhan Fikri. Boleh Fikri ya? Jadi kalau cikgu ingat, kalau kamu dapat ikut keseluruhan ni, memang dah full mark dah. Jadi kalau nak tanya bahagian pemarkahan ni, cikgu ingat dekat sini ni. Dekat sini kan ada satu markah. Kemudian jawapan akhir ni akan ada satu lagi markah. Bahagian you shiftkan tan ni pun akan ada satu markah dekat sini. So kat situlah flow kita. Tetapi guys, macam cikgu ikut tips kepada kita punya pakar pemarkahan kita, bagi tahu dengan pelajar-pelajar, jangan terlalu risau bahagian pemarkahan. Itu serahkan kepada orang yang pakar, yang ahli dalam bahagian tu. Siapa yang ahli bahagian tu? Geng-geng cikgu yang mana akan tandakan kertas kamu. Jadi apakah peranan kita walaupun kita tengah berhati dengan pemarkahan, jangan terlalu risau. Kita cuba yang terbaik, buat yang terbaik bagi macam ni. Dan cikgu yakin kalau kita dapat bahagian sini, ya, tidak ada perkara yang akan reject untuk kita akan dapat full mark. Itulah full mark. Tim, dia minta untuk tangkap gambar tim. Masuk dalam Telegram lah. Boleh. Jangan screenshot tu, pakai kamera biasa. Tak nampak sebab dia orang screenshot tu. Perlukan screenshot tak guys? Nanti tim kita tolong screenshot masukkan dalam kita punya Telegram. Nak nampak muka sekali ke? Tak perlu kot. Nampak?
Jawapan tak nampak? Ni. Allahu Akbar. Okey guys, boleh ya? Guys, terigu guys. Makanan kita guys. Ya, nice ya. Tolong masuk dalam Telegram. Sekarang enggak, nanti dia orang nak download benda tu. Okey. So guys, ada soalan nak bertanya dulu sebelum kita nak move pada soalan yang lain? Selain daripada pemarkahan lah, jangan cakap pasal pemarkahan. Pemarkahan cikgu dah bagi tahu clear tadi ya. So jangan terlalu risau tentang pemarkahan, buat yang terbaik, insya-Allah kita dapat full mark. Itu yang penting ya. Okey, kalau tak ada soalan, kita akan move kepada soalan lain. Oh, baiklah. Perpuluhan nak berapa tempat? Okey. Kalau tempat perpuluhan sebaiknya tinggal dalam 4 angka bererti. 4 angka bererti. Tetapi kalau soalan macam ni, tinggalkan 2 titik perpuluhan lah. Kalau tinggal 4 angka bererti, tinggal 1 titik perpuluhan pula. Sebab dia ikut kepada soalan. Kalau soalan berkaitan dengan kita punya macam radian. Nak kalau dalam kita punya sudut, kita tinggalkan dalam 4 angka bererti. Kalau macam ni, kita tinggal 2 tempat perpuluhan lah. Takkan nak tinggal 4 angka bererti pula kan. Bak kata orang, biar kamu bagi perpuluhan tu lebih. Contohnya, cikgu saya nak letakkan sampai 5 tempat perpuluhan. Itu lagi bagus lah. Itu tak ada salah pun. Tapi yang akan kita risau sekiranya flow kamu pergi bundarkan di awal-awal 1 tempat perpuluhan. Belakang dia akan jadi efek. Jawapan dia pemarkahan dia punya perpuluhan tu jadi jawapan dia lari daripada jawapan yang sebenar. Tak accurate. Kalau tanya dengan sir kan, sepatutnya jawapan yang tepat bukan macam ni tau. Kita jangan bundarkan macam ni. Jawapan yang tepat sebenarnya you akan dapat jawapan yang sebenar, masuk kepada tolak ataupun tambah jawapan yang sebenar, akhir sekali tu dia akan bagi accurate, baru kamu akan bundarkan. Tapi kalau ikut flow tak apalah, kamu bundar di awal, pastikan di pembundaran kamu ini mengikut jawapan yang seterusnya, mengikut pada step yang sebelum-sebelumnya. Dia ada dia punya step dia lah, ya. Okey, boleh ya? Dalam RM pun sama juga. Kalau RM nilai wang pun sama juga. Kita akan ambil 2 tempat puluhan lah. Sen kan, sen. RM2.50. Takkan RM2.5034578888 kan? Macam mana tu nak baca tu kan? Kalau ringgit, kita tinggal dalam 2 tempat perpuluhan. Jangan ambil 4 angka bererti pula. Cikgu, saya ambil ringgit kan? Dalam wang, saya ambil ringgit, saya dapat jawapan. Nak jadikan 4 angka bererti, kosong, dapat 25 sen. Tapi 2514. Alamak. Dia nak bagi markah pun dia tak pasti. Macam mana nak bagi markah ni? RM 0.2514. Kita pergi logik lah kan. Duit mesti 2 tempat perpuluhan. Terima kasih Nabil untuk pertambahan ilmu dekat situ. Okay, so guys, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Right. Move. Soalan ini berkaitan dengan skala measure nampaknya ni. Okay, boleh? Kita bagi masa sikit untuk kamu. Cuba juga dahulu. Dia minta sudut dan juga area untuk step. Okey, seorang arkitek diberi tugasan mereka bentuk pentas untuk kegunaan sebuah rancangan televisyen dengan menggunakan bulatan sebagai konsep rekaannya. Baguslah arkitek ni dia gunakan AdMat kita ni. Ya, dia gunakan konsep AdMat untuk melakarkan kita punya pentas, baru dia panggil kontraktor masuk untuk ikut sukatan dia. Ya. Right, Rajah 16 menunjukkan pelan awal pentas itu yang mana diameter pentas utama adalah 12. Okey, dalam macam gambar rajah lah dia bagi diameter bulatan tu 12. Dan juga lebar keseluruhan pentas itu ialah 30 meter. Mana lebar dia? Dalam gambar rajah pun dia dah bagi dah gambar lebar dia. Tengok, perhatikan betul-betul. Inilah lebar daripada bucu atas hingga ke bucu bawah pentas keseluruhan dia, termasuk dengan tangga nak naik tu. Ini macam TV3 kan ada award dia tu kan. Artis popular 2020. Macam tu lah kan. Naikkan stage dia tu kan. Naiklah atas pentas dia. Pelajar cemerlang SPM 2020 plus Nabil Haziq. Dengan bangganya naik ke atas. Pelajar straight A Irfan. Pelajar straight A plus ni Izan Saidi. Contohnya kan. Amin ya. Okey. Jadi kita perhatikan dekat kita punya ni. Dia sebut diameter, lebar, pentas. Arkitek tersebut membahagi sama sudut bulatan pentas itu kepada 12 bahagian. Okey. Bulatan ini, perhatikan. Bulatan ini dibahagikan kepada 12 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Okey, cantik ah. Cantik dia bahagi 12 bahagian. Okey, kemudian dia kata apa? Kemudian dia kata yang sama besar, 4 sektor tersebut dipanjangkan sebagai tangga. Kalau berpasang kat sini, ini 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, dia sambung untuk jadikan sebagai tangga yang berpusat di center. Okey, bulatan. Okey, kita teruskan ke mana tadi? Dia suruh gunakan pi. Ikut je arahan soalan guys. Kalau arahan soalan suruh gunakan pi 3.142, ikut arahan soalan dia. Boleh ya? Okey.
Baik, dia minta value of theta. Mana theta kita? Theta kita merujuk kepada soalan ini. Theta kita berada kepada 4 bahagian daripada keseluruhan. Guys, macam mana nak cari ni guys? Tadi masih ingat lagi, kita punya bulatan ini dibahagi sama rata, sama besarnya kepada 12 bahagian. Maka kita nak tengok sudut, satu bulatan penuh, berapakah sudut satu bulatan penuh? Satu bulatan penuh sama dengan berapa? Kita nak bahagi 12 ni. Satu bulatan penuh, berapakah sudut bagi satu bulatan penuh yang kita nak bahagi dengan 12 bahagian ni? Ya, kita boleh katakan 360 darjah pun boleh. Ataupun apa kata kalau cikgu jadikan dia sebagai 2 pi radian terus. Sebab kalau kamu gunakan 2 pi radian ini, maksudnya kita dah terus dapat jawapan dalam bentuk degree kita, kan? Degree pula dah radian, kan? Yang ini kamu kena convert pula degree ke radian. Jadi kita gunakan radian. Maka dalam soalan untuk bahagian A ni mudah aja. Kita ambil kan theta kan. Theta berapa bahagian? Theta jangan lupa ya. Theta 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. So maksudnya, kalau satu bahagian tu bersamaan dengan 2 pi kita bahagi dengan 12. Kenapa bahagi dengan 12? Kenapa bahagi dengan 12? Sebab kita nak dapatkan satu kecil tu, satu bahagian tu. Pi kita ya, kita nakkan pi kita. Okey, lepas tu kan, kita perlu darab dengan 4. Alamak cikgu, kenapa cikgu darab dengan 4? Sebab kita nak ada 4 bahagian. 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. Theta itu, cikgu ulang balik semula. Theta itu ya adalah 4 bahagian kecil tu. Gitu. Ada simbol pi. Power ni, Izan ni, pakai handphone ke pakai laptop ni Izan? Ada simbol pi ya. Cikgu pun rasa mantap juga tu. Handphone cikgu tak ada pi tu. Izan pakai laptop ke cikgu rasa? Power dia tu. Selesaikan tak? Dan pi dia suruh dengan 3.142 tadi. Boleh potong-potong dululah. Ni potong 1 tinggal 3, maka 2/3 darab 3.142. Selesaikan lah guys. Ya, cos 2 bahagi 3 darab 3.142. Berapa jawapan kita? 2.095. Ini radian guys. Kita ambil 4 angka berertilah the best one. Phone Alhamdulillah phone dia power ni. Okey, dah dapatlah jawapan kita. Okey. Untuk bahagian 2 kita minta area. Area bukan area keseluruhan tau. Area bukan area keseluruhan kita punya pentas tetapi area tangga sahaja. Area tangga sahaja. Jangan tinggal dalam bentuk pi. Soalan ni jangan dalam bentuk pi. Kalau kamu perasan dalam ADMAT, satu-satunya bab yang biasa kita tinggalkan dalam bentuk pi adalah volume integration. Volume yang kita nak integrate tu terhadap paksi X ke paksi Y kan. Kalau nak suruh area volume ni, nak integrate terhadap paksi Y, baru kita tinggal jawapan dalam bentuk pi. Tapi dalam soalan circular measure, terus darab pi itu bagi habis. Ya. Boleh ya cikgu kalau ambil pi, jangan pinggir dalam pi ya. Okey, so kita teruskan mana tadi? Tangga dia nak tangga saja. Maka dia buang bahagian pentas. Maksudnya, kalau kita perhatikan betul-betul, bahagian tangga bahagian ni. Bahagian ni je. Ini bahagian tangga. Yang bulat tu bahagian pentas. Maksudnya, kita kena buat apa? Kita cari area yang ini. Kita tolaklah bahagian kecil ni. Kan? Maka bagaimana area tangga tu? Kita buatlah bahagian B. Cikgu terus buat. Bahagian B. Area tangga tak payah tulis. Kamu tulis sendiri tau. 1/2. Masih ingat lagi formula kita? R kuasa 2 theta. R kuasa 2 theta. Apakah R kuasa 2 theta? Tolak dengan 1/2 sekali lagi. R kuasa 2 theta. Maka R1 dengan R2. Apa itu R1 dengan R2 ni? Sebab kita mempunyai 2 sektor yang berbeza. Yang pertama, sektor yang besar ni yang kita nak tolak. Apakah radius dia? Perhatikan radius. Mana radius dia? Cikgu padamkan ni ya. Mana radius dia? Radius dia adalah bermula daripada point sini sampai ke bawah. Berapa radius dia? Tolong kirakan untuk cikgu guys. Dari point center ni sampai ke bawah. Ini area yang besar ni. Nampak area yang besar? Sektor yang besar. Maka radius dia. Berapakah radius dia? Adakah radius dia masih 12 ataupun 30? Ya. Nabil, terima kasih. 24. Kenapa 24? Sebab lebar pentas kita 30. Makan sini dah 12. Maka baki dia berapa? Baki dia kat sini adalah daripada sini ke bawah. Dia ada 24. Iaitu 30 tolak 12. Ya. Maka kita akan pakai sama dengan 1/2. R kita 24 kuasa 2. Berapa theta kita? Theta kita sama dengan atas tadi guys. 2.095. Tolak dengan 1/2. R kecil tu. R kecil bulatan lah. Diameter dia 12. Bahagi 2. 6 Kita ambil radius dia 6 je. Ya. So 6 kuasa 2. Theta kita masih 2.095. Selesaikanlah kamu akan dapat jawapan. So guys, cikgu, sementara kamu tolong kirakan bagi jawapan dengan cikgu. Cikgu nak baca soalan. Ada beberapa soalan kat situ. Okey, Nabil dah bagi jawapan tu cikgu. 565.49 ya.
Okey, ni luas sentimeter. Dia main dengan sentimeter ke? Meter, dia main dengan meter guys. Dia main dengan meter Meter 30 meter. Main dengan meter Baik, maka bukan sentimeter berhati-hati dengan unit pula. Kita letakkan meter kuasa 2. Okey, so cikgu nak tengok beberapa soalan yang cikgu baca. Cikgu, kalau dalam punca kuasa boleh kan cikgu? Maksudnya macam mana Jawapan akhir jawapan akhir nak tinggal dalam punca kuasa. Contoh macam ni. Jawapan dia kamu dapat punca kuasa 5, 3 macam ni ke? Boleh. Kalau macam ni the best one lah. Tapi kalau kamu nak selesaikan terus dalam bentuk perpuluhan. Contohlah kamu dapat 3, punca kuasa 5, nak selesaikan terus, bagi jawapan dia 6.708 pun boleh. Tapi yang ni dah tak cantik sebab kamu dah bundarkan. Sebab itu kadang-kadang soalan dibenarkan untuk kamu tinggal macam ni. Sebab itu silibus KSSM untuk pengetahuan, silibus KSSM dia telah masukkan satu konsep yang kita panggil sebagai SURD. SURD. Pelajar-pelajar ataupun adik-adik kamu ni guys, dia orang tengah belajar berkaitan dengan SURD. Kalau kalkulator bangsawan lagi bagus dia memang terus boleh selesaikan terus habis-habisan. Okey, Ashikin, cikgu repeat sekali macam mana dapat 24. Okey, cikgu ulang bahagian 24. Macam mana cikgu dapat 24? Sebab 30 ini adalah mewakili daripada bucu di atas ini sampai ke bawah ini. Inilah 30 kita. Tetapi radius untuk sektor yang besar ini, radiusnya hanya daripada bucu, daripada center bulatan ini sampai ke sektor permukaan ini paling besar. Maka kalau kita perhatikan Ashikin berapakah diameter kita? 12. Berapakah radius dia? 6. Maka kat bahagian sini, ini adalah radius kita. Ini adalah 6. Ini pun lagi 6. Kan? Tapi kita tak nak benda ni. Kita nak daripada paras sini sampai ke bawah. Maka Ashikin, 30 kita tolakkan dengan 6 ini, kita dapatlah 24 di bahagian radius untuk yang sektor yang seluas besar. Okey Ashikin, boleh faham tak? Cikgu harap kamu faham kat situ Okey guys, cikgu ingat kita punya soalan sampai setakat tu saja dulu. Sebab kita dah sampai ke penghujung, cikgu tak nak drag masa yang lama-lama. Yang penting soalan-soalan yang kita sediakan dekat sini, kamu boleh teruskan usaha kamu untuk selesaikan. Sekiranya ada soalan di luarangan Telegram channel guys. Luarangan Telegram channel, cikgu benarkan untuk kamu bertanya soalan untuk latest comment guys, macam mana sesi kita selama 1.5 jam ni guys? Ada tak rasa macam bermanfaat dan kamu ada rasa sesuatu, kamu belajar sesuatu? Cikgu harapkan bahawa kamu dapat belajar sesuatu guys. Faiz Hakimi, Izan Masa yang kamu luangkan ini masa yang tidak sia-sia insya-Allah Dan cikgu harapkan bahawa sedikit usaha yang cikgu salurkan kepada kamu sedikit sebanyak boleh bantu untuk kamu lebih yakin masuk dan melangkah ke dalam Dewan Peperiksaan. Mission cikgu guys, cikgu nak semua orang cemerlang. Cemerlang ni guys, dia memang orang kata subjektif tau. Cemerlang ni subjektif. Ada orang dia nak memang cemerlang semua straight A+. Okey, alhamdulillah, memang semua orang nak macam tu. Tetapi ada kategori pelajar, cikgu, saya nak bagi tahu dengan cikgu ni, saya punya ADMAT tak pernah lulus. Saya bawah 10, semua single digit. Ada tak dekat sini? Cikgu harapnya tak ada. Ada pelajar dia kategorikan saya cemerlang juga cikgu. Cemerlang apa? Saya dapat result ADMAT saya dapat C. Saya dapat B. Saya dah bersyukur. Kenapa? Orang lain semua nak 7 A+, kenapa engkau nak dapat C je ni? Cikgu nak tahu, saya sepanjang hidup saya masa form 4, form 5, saya tak pernah lulus. Selalu dapat result 1 digit. 7, tak 7, 8. Tak 8, 9 turun balik. Mungkin begitu dia punya sifat kecemerlangan. Tetapi guys, untuk 9 berbaki 9 hari ini nasihat cikgu, usaha biar macam A+. Result kita biarkan Allah SWT dan kita bertawakal kepada Allah untuk berapa result ini nak bagi kepada kita. Macam ni lah guys. Macam kehidupan kita lah. Sorry lah lari topik sikit. Pernah dengar tak kata-kata ni? Orang kata, kalau kita nak beribadat, kita kena ingat macam kita nak mati esok. Hari ni beribadat sungguh-sungguh. Semayang sungguh-sungguh, nak beribadat bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita nak berjaya dalam dunia, kita akan ingat, kita akan set bahawa kita akan hidup lagi 1000 tahun ke depan. Walaupun tak logik lah kan kehidupan sekarang. Kalau Nabi Adam dulu lain kan, Adam Nuh kan. So dia orang memang hidup 960 tahun, Abil kan. Jadi cikgu ulang balik semula perkataan ni guys. Nanti siapa yang follow Instagram cikgu akan masukkan kod ni tim. Bila kita nak berusaha, tolong tulis ni tim. Nanti sediakan cikgu punya teks nak buat video tu. Bila kita nak berusaha beribadat kita nak mengejar Tuhan lah, nak mengejar akhirat lah. Kita anggap macam kita akan mati esok. Jadi hari ni kita berusaha sungguh-sungguh. Hari ni kalau kita rasa nak buat jahat kan, hari lepas ni kan, lepas ni nak buat jahat ni, rasa macam nak pergi apa-apa benda jahat lah yang kamu rasa buat. Kamu ingat esok kamu nak mati.
hari ni kamu terus tarik handbrake, tak jadi nak buat jahat. Tapi bila kamu nak kejar untuk dapat result cemerlang dalam SPM, kamu akan anggap bahawa kamu akan hidup lagi 1000 tahun. Hari ni aku mesti dapat keputusan cemerlang supaya aku dapat berusaha lebih ni. Akan berusaha sungguh-sungguh. So guys, pegang kata-kata cikgu tu guys. Niat cikgu memang nak kamu semua cemerlang. Cemerlang cikgu tu subjektif. Memang kalau kamu tengok strategi cikgu nak A+, cikgu memang nak shoot pelajar-pelajar dapat A+. Sebab bila kita set satu benda yang tinggi, macam mana pun kamu akan naik, kamu akan cuba untuk capai A+, walaupun terkecundang mungkin kamu dapat sampai B. Alhamdulillah. Tetapi kalau cikgu set, okey pelajar-pelajar tak apalah, kita nak set macam mana nak lulus je. Contoh, nak lulus je. Kamu akan berusaha untuk lulus je. Jadi mungkin ada akan pelajar, aku nak set, aku belajar macam nak lulus je, tapi dia kecundang di bawah tahap lulus tu. Sebab tu cikgu kata, berusaha bersungguh-sungguh macam pelajar yang nak dapat A+. Result kita akan tawakal dan kita berdoa kepada Tuhan dan Allah SWT, semoga mereka sahaja, Allah SWT saja yang akan bagi result kita. Para pelajar yang dikasihi sekalian, janganlah lupa guys. Ya. IG cikgu, tolonglah pergi follow. Okay. Nanti insya-Allah kita akan masukkan kita punya ni. Lepas ni guys, dekat Telegram cikgu minta tim kita untuk tanya feedback sikitlah. Pelajar KSSM dengan KBSM macam mana sesi kita ini, tolong komen seikhlas hati. Siapa yang dah sertai 4 minggu, tolong komen seikhlas hati. Cikgu nak tengok komen-komen tu, cikgu akan baca satu persatu. Siapa yang baru pertama kali, tolong komen seikhlas hati. Apa yang kamu rasa dapat, kamu rasa feedback seikhlas hati lah. Kita nak tengok dekat bahagian feedback komen. Boleh ya, dekat Telegram channel. So, para pelajar dikasih sekalian, jangan lupa Cikgu Farid Mathnas, Cikgu Farid _Mathnas 49. Kak Nadirah nak masuk ke? So, kita ada satu lagi sesi minggu depan guys. Kita bagi sesi minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama. Dan kita akan ada satu extra, nanti kita akan announce kan. Okay? So, Kak Fatih, Kak Nadirah tolong masuk Kak Nadirah. Dia orang tak sabar dah ni nak habiskan sesi kita ni. Okay. Hai korang, kalau korang ada kawan-kawan atau kenal mana-mana junior KSSM yang ambil subjek admit, boleh tolong sebarkan channel Telegram @PTin Studio. Moga lagi ramai yang dapat manfaat daripada program-program yang PTin Studio anjurkan. Korang boleh share juga dekat IG atau FB korang dan jangan lupa tag PTin Studio ya. Bye semua, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan. Good luck. Semoga berjaya untuk SPM 2020+. Bye-bye.